Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang tengah menonton, yang masih nak datang kelas online, okay? Masih gigih nak cari ilmu. Okay, bagus. Kita teruskan. Okay. InsyaAllah untuk kelas kita kali ini, okay, sebelum kita mula, cikgu kenalkan diri dulu. Okay, mungkin pelajar tak kenal sebab sebelum ni cikgu lain yang ajar. Okay, bermula daripada bulan ini, cikgu yang akan gantikan Cikgu Taufik. Nama cikgu, Cikgu Syakir. Okay, nama yang ada dekat dalam gambar ni, okay, nama cikgu, Cikgu Syakir. Okay, cikgu yang akan mengajar subjek Bahasa Melayu lah bermula untuk bulan ini bagi tahun 1, 2 dan 3. Okey, tanpa membuang masa, kita terus masuk kepada topik yang akan kita belajar pada kelas kita kali ini, iaitu cara-cara untuk membina ayat daripada perkataan yang telah diberikan. Okey, jadi kita tengok dulu untuk slide yang pertama ni. Okey, bina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata. Maksudnya dia dah bagi perkataan ataupun dia dah bagi satu rangkai kata dan pelajar-pelajar semua dikehendaki untuk membina ayat, okey, membuat ayat daripada perkataan yang dia dah bagi tu. Okey. Jadi kita tengok dulu dia punya trik yang pertama. Okey, dia punya tips yang pertama. Baca arahan dan fahami kehendak soalan. Okey, ini of course lah dalam mana-mana exam pun, dalam mana-mana soalan pun, benda pertama sekali yang kita kena tengok ialah arahan dia. Okey, kita kena tengok arahan dia, apa yang arahan dia nak kita buat, apa yang kita kena buat untuk soalan tu. Okey, so kita kena baca arahan dia dululah. Yang pertama sekali baca arahan dia, lepas tu kena fahami kehendak soalan, apa yang soalan tu nak kita buat. Yang kedua, kenal pasti sama ada gambar yang diberikan dalam soalan berkait antara satu sama lain ataupun tidak. Contohnya ada soalan-soalan yang dia bagi satu je gambar besar, lepas tu dia bagi soalan satu apa-apa-apa, soalan dua apa-apa-apa, tiga apa-apa-apa. Okey, kalau macam tu ayat-ayat yang pelajar akan bina tu dia akan berkaitlah antara satu sama lain. Tapi kalau gambar yang dia bagi tu ada banyak, okey, maksudnya dia bagi satu gambar ni ada perkataan-perkataan. Maksudnya pelajar kena buat ayat berdasarkan gambar itu sahajalah. Lepas tu gambar lain kena buat ayat lain lah, dia tak berkait antara satu sama lain. Okey, jadi kena kenal pasti dulu sama ada gambar tu berkait antara satu sama lain ataupun tidak. Yang ketiga, fahami situasi yang diberikan dalam gambar tu. Maksudnya apa yang berlaku dalam gambar tu. Sebab kalau pelajar pandai fahamkan betul-betul apa yang gambar tu cuba terangkan, pelajar sebenarnya boleh gunakan gambar tu sebagai bantuan untuk jawab soalan tu. Okey, pelajar boleh dapat jawapan daripada gambar tu sebab gambar tu dia macam sebagai bantuan untuk pelajar bina ayat. Yang keempat ialah baca serta fahami perkataan-perkataan yang telah diberikan. Okey, maksudnya dia ada bagi rangkai kata atau dia ada bagi satu je perkataan ataupun ada 3 perkataan. Pelajar kena fahamkanlah apa perkataan-perkataan tu supaya nanti lebih mudah untuk pelajar bina ayat. Yang kelima ialah bina ayat menggunakan perkataan yang telah diberikan. Okey, maaf cikgu tersalah tulis dekat situ. Sepatutnya bina ayat menggunakan perkataan yang telah diberikan. Okey, cikgu tersalah tulis. Okey, yang keenam ialah mesti menggunakan perkataan yang diberikan. Maksudnya dia dah bagi perkataan tu, pelajar mesti guna. Okey, pelajar tak boleh nak bina ayat tapi satu perkataan tu pelajar tinggalkan. Contohnya dia ada bagi 3 perkataan. Okey, tapi pelajar hanya gunakan 2 perkataan je. Lagi satu perkataan tu pelajar tak pakai. Tak boleh tak boleh macam tu. Mesti guna semua perkataan yang dia bagi. Okey. Yang ketujuh, yang terakhir ialah tidak boleh menukar bentuk perkataan. Bentuk perkataan ni maksudnya tak boleh kita letak imbuhan dekat perkataan tu. Contohnya dia bagi perkataan beri. Okey, dia bagi perkataan beri. Lepas tu pelajar tambah perkataan memberi. Okey, pelajar letak imbuhan mem dekat depan dia. Jadi dia perkataan tu jadi memberi. Okey, pelajar tak boleh tukar. Tak boleh tukar perkataan tu, mesti kena ambil perkataan beri tu saja. Kena buat ayat menggunakan perkataan beri tu sahaja. Okey, itu maksud dia. Okey, jadi kalau pelajar semua dah boleh faham untuk dia punya penerangan tu, kita tengok dulu untuk contoh soalan dia. Cikgu terangkan dulu contoh soalan dia. Okey, pertama sekali kita kena ingat, kita kena baca arahan dia dulu. Okey, arahan dia apa dekat sini? Arahan dia bina ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi. Okey, kita tengok dulu perkataan yang dia dah bagi kat situ. Soalan nombor 1 tu pen, harga. Okey, pen, lepas tu ada dash, lepas tu harga.
Lepas tu kita tengok dekat gambar tu, gambar pen, okey, gambar sebatang pen, lepas tu ada harga RM7. Lepas tu cikgu nak pelajar semua tengok untuk soalan nombor 2 tu pula, perkataan banjir, lepas tu ada dash, lepas tu perkataan kampung atap. Jadi dekat situ ada dua perkataan, banjir dengan kampung atap. Lepas tu tengok gambar dia tu, gambar rumah dah tenggelam dalam air. Jadi sekarang ni cikgu nak pelajar tengok gambar 1 dengan gambar 2 berkait antara satu sama lain ataupun tidak. Okey, dua gambar ni ada kaitan tak agak-agak? Mestilah tak ada, betul tak? Sebab gambar yang pertama tu pasal pen, gambar yang kedua pasal rumah dah tenggelam, gambar banjir. Jadi dia tak ada kaitan antara satu sama lain. Jadi ayat-ayat yang pelajar akan bina, dia tidak ada kaitan lah antara satu jawapan nombor 1 dengan nombor 2 tu, dia tak ada kaitan. Okey. Jadi untuk nombor 1, dia bagi pen dengan harga. So kita tengok dulu cara nak jawab dia. Cikgu ada bagi contoh. Okey, ini ialah contoh jawapan yang pelajar boleh gunalah untuk jawab soalan-soalan macam ni. Okey, kita tengok dulu nombor 1. Dia menjual pen itu dengan harga RM7. Jadi cikgu dah guna perkataan pen tu dan cikgu dah guna perkataan harga tu dekat situ. Okey, dia menjual pen itu dengan harga RM7. So cikgu dah gunakan perkataan tu. Okey, kita tak boleh tukar perkataan tu. Okey, kita boleh masukkan perkataan-perkataan kita sendiri supaya ayat tu jadi lengkap. Tapi dia punya syarat, kita tak boleh tukarlah bentuk-bentuk perkataan yang dia dah bagi. Okey. Yang kedua pula, kita tengok dia bagi perkataan banjir dengan kampung atap. Jadi ayat yang cikgu bagi ialah satu banjir besar telah melanda kampung atap. Okey. Jadi cikgu dah gunakan perkataan banjir tu dan cikgu pun dah menggunakan perkataan kampung atap tu. Jadi cikgu dah menjawab soalan. Okey, macam tu je, simple je ayat dia. Tak sampai 2 baris pun. Okey, cikgu bagi sebaris je ayat dia. Yang penting kita gunakan perkataan yang dia dah bagi. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas kita kali ini. Okey, untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat untuk kelas kita kali ini, cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini. Okey, buka modul ini iaitu modul Bahasa Melayu Darjah 1, 2 dan 3. Okey, bulan Julai. Buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 2 ni. Okey, pada muka surat 2 ni sebenarnya soalan nombor 1 dengan 2 tu cikgu dah bagi jawapan lah tadi yang dekat slide tu. Okey. Kalau nak guna jawapan tu boleh je, tapi cikgu lagi suka kalau pelajar cuba jawab guna ayat sendirilah. Okey. Muka surat 2 ni, muka surat 3, muka surat 4, okey, muka surat 5 dan juga muka surat 6. Okey, jadi cikgu nak pelajar semua cuba buat daripada muka surat 2 sampai muka surat 6 ni. Okey, mula-mula memang nampak macam banyak, tapi sebenarnya ayat dia pendek-pendek je. Ayat dia cikgu nak pelajar buat ringkas-ringkas je. Yang penting ayat tu menggunakan perkataan yang dia dah bagi. Okey, mesti menggunakan perkataan yang dia dah bagi. Buat ayat yang ringkas-ringkas je. Okey. Jadi kalau student ada apa-apa persoalan yang kurang faham daripada modul ni, ada masalah cuba nak siapkan ke, boleh ajukan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan ada untuk try jawab soalan-soalan pelajar semua dan InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.